alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sidang jemaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas pertemuan kita pada pagi Isnin ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan tentang ayat yang keempat, ayat yang kelima dan ayat yang keenam dalam suratul Al-Kahfi. Pada minggu lepas, Jumaat yang lalu, kita telah menyebutkan pada ayat yang keempat dalam nota muka surat nombor 23 bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memaparkan satu contoh golongan manusia yang diberikan ancaman, diberikan amaran oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu sesiapa yang telah mengatakan Allah itu telah mempunyai anak, Allah itu mempunyai anak. Mana-mana manusia yang mengatakan bahawa Allah itu mempunyai anak, ia telah mendapat teguran, amaran, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengatakan Allah itu mempunyai anak merupakan kekufuran yang sangat besar, syirik yang besar. Kerana apabila mengatakan Allah itu mempunyai anak, maknanya Allah itu memerlukan makhluknya yang lain. Kalau mengatakan Allah itu mempunyai anak, seperti mana golongan agama Nasrani, maka mereka tidak akan menyembah kepada Allah, tetapi mereka akan menyembah, mereka akan meminta pertolongan kepada wakil Allah. Jadi Allah ni dia tidak perlu ada orang tengah, Allah tidak perlu ada wakil, kerana Allah itu hanyalah satu. Kemudian pada ayat yang kelima yang kita akan mulakan membaca pada pagi ini dalam nota muka surat nombor 30. Kalau tuan-tuan lihat di dalam nota yang ada di tangan tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan akan dapati dalam nota tu ada banyak surah dan ayat-ayat lain yang bukan suratul Kahfi. Okey, jawapannya seperti ini. Kalau rujuk di dalam nota, kalau jumpa ayat lain daripada surah yang lain, ayat dan surah tersebut membantu untuk mentafsirkan lagi, menguatkan lagi maklumat yang ada pada suratul Al-Kahfi. Jadi ayat tersebut tidak dapat dibacakan secara langsung kerana kita mengejar waktu. Jadi kita terus kepada ayat yang kelima. Saya tak dapat nak bentang di slide TV ni, saya pun tak jumpa sambungannya. Saya minta maaf pada tuan-tuan yang tidak dapat merujuk kepada ayat. Okay, kita terus pergi kepada ayat yang kelima, muka surat nombor 30. Bagi sesiapa yang merujuk kepada nota secara bercetak. Ayat yang kelima adalah ayat yang Allah Ta'ala menyambung apa yang telah diperkatakan pada ayat yang keempat. Ayat kelima, kalau kita baca daripada permulaan ayat sehingga kepada penutup ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menolak, Allah telah membangkang mana-mana dakwaan yang mengatakan Allah itu ada anak. Kalau kita perhatikan betul-betul, kita akan menemui ada 3 sudut bagaimana Allah menolak manusia yang mengatakan Allah ini mempunyai anak. Penolakan yang pertama, caranya Allah Ta'ala mengatakan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Okey, itu cara yang pertama. Sudut yang pertama, Allah menolak
Dakwaan pada ayat yang keempat. Allah mengatakan apa? Mereka tiada langsung mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya, macam tu juga bagi nenek moyang mereka. Okey, jumpa tak ayat dia? Ayat yang kelima. Okey. Allah Ta'ala kata macam ni. Allah Ta'ala kata, mereka yang mendakwa Allah tu ada anak, seperti mana golongan Kristian lah. Mereka mengatakan Isa tu anak Allah. Contoh yang paling dekat kita boleh faham, kalau orang kafir dulu, orang musyrikin dulu, mereka mengatakan malaikat tu anak perempuan Allah. Kalau orang Yahudi, mereka mengatakan Uzair tu anak Allah. Allah Ta'ala menolak. Yang pertama Allah Ta'ala kata apa? Mereka yang cakap seperti itu kata Allah, mereka tidak berlandaskan kepada mana-mana hujah. Tidak ada bukti yang menyokong kepada apa yang mereka katakan. Ada banyak ayat. Contoh, kalau mereka mengatakan Isa tu adalah anak Allah, mereka kata Jesus tu, kalau mereka kata anak Allah, Allah Ta'ala kata apa? Dakwaan tu sebenarnya tak betul pun. Kenapa? Kerana tak ada dalil, hujah, fakta yang menyokong mereka, kata Allah. Sebab kalau kita buka dalam Al-Quran sendiri, Nabi Allah Isa tu sendiri dia mengatakan dia itu adalah hamba Allah. Jadi tuan boleh tengok dalam nota tu ayat-ayat yang ada, saya kemukakan contoh ayat-ayat tentang kisah Nabi Isa. Okey, jelas kat situ. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Bahkan kata Allah, nenek moyang mereka pun tidak ada fakta yang menyokong. Kenapa Allah menyebut nenek moyang mereka pun tak ada fakta? Kerana salah satu cara manusia ni dia salah faham. Dia suka mengikut kepercayaan turun-temurun. Ni pun tak boleh. Allah Ta'ala tegur cara macam tu. Apa yang nenek moyang mereka percaya, itu juga tidak betul, kata Allah. Itu adalah penolakan yang pertama. Penolakan yang kedua, kalau kita baca ayat yang kelima ni, Allah Ta'ala sangat tidak setuju apa yang mereka mengatakan, sehingga kan Allah mengatakan kaburat kalimatan takhruju min afwaihim. Allah mengatakan alangkah besarnya perkataan, iaitu dosa. Allah kata betapa kejinya, betapa buruknya kalimah, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulut mereka. Kalau tuan baca dekat situ kan ada perkataan kalimah kan? Kalimah ni maknanya satu je kalimah. Maknanya kalau ada mana-mana perbuatan syirik seperti ayat 4 tu, kalau mereka katakan Allah tu ada anak, Allah kata kalimah macam tu, kata Allah sangat besar dosa dia. Jadi Allah Ta'ala sangat murka dengan perkataan itu. Okey, kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada kaedah yang ketiga, penolakan yang ketiga, Allah mengatakan yaquluna illa kadhiba. Allah mengatakan mereka yang mendakwa seperti ayat 4, mereka ini hanya mengatakan sesuatu perkara yang dusta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah maklumat yang ketiga. Walaupun dia dalam satu ayat yang kelima, tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, Allah menyatakan dalam bentuk 3 cara. Yang pertama, Allah Ta'ala kata apa? Mereka tidak berdasarkan kepada hujah dan fakta. Mereka tu sendiri tak tahu, hattakan nenek moyang mereka pun tak tahu. Yang kedua, kata Allah, perbuatan mengatakan Allah tu ada anak adalah satu perbuatan yang sangat kufur. Sebab tu tuan-tuan, ayat ni kalau kita letakkan dengan zaman sekarang, ada tak manusia yang dia minta tolong, dia tak minta tolong kepada Allah terus, dia pergi minta tolong kepada orang-orang yang dalam kubur? Ada tak? Ada manusia dia sanggup pergi minta tolong tu dekat orang-orang yang dah mati dalam kubur tu. Dia menganggap bahawa Allah ni
perlu ada orang tengah. Yang ini Allah Ta'ala tolak. Sebab tu kata Allah ada anak tu, Allah Ta'ala tak nak ada mana-mana orang tengah antara hamba dengan Allah. Terus pada Allah. Tak perlu nak melalui wakil Allah. Itu Allah Ta'ala cegah daripada dulu lagi. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, pada ayat yang pertama Suratul Kahfi lagi, Allah Ta'ala telah mengatakan bahawa Nabi yang terima Al-Quran itu adalah apa? Masih ingat lagi tak? Allah kata abdihi, hambanya. Allah Ta'ala bagi tahu. Kenapa? Kalau Allah tidak menyatakan Nabi ini adalah hambanya, nanti akan ada zaman umat manusia yang mengangkat Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Ada tuan-tuan. Hatta zaman sekarang ni ada orang betapa dia mengagungkan Nabi Muhammad SAW ni, sehingga mereka menganggap Nabi ini suci. Suci itu sampai menganggap Nabi ini ada taraf ketuhanan. Yang ni tak boleh. Kita ahli sunnah wal jamaah, cinta kita, pengagungan kita kepada Nabi, dia ada batasan dia. Hebat macam mana Nabi Muhammad, mulia macam mana Nabi Muhammad pun, dia ini adalah manusia, dia adalah hamba Allah. Okay, ini kita sudah sampai kepada ayat yang kelima. Kalau tengok dalam nota, tuan-tuan akan dapati ada ayat lain. Contohnya, saya sebut saja ayat dia fungsi untuk apa. Kalau tengok muka surat 31 surah Al-An'am ayat nombor 100, tuan-tuan akan menemui bahawasanya ada manusia kata Allah ada anak lelaki, Allah ada anak perempuan. Allah mengatakan perbuatan itu sebenarnya adalah tidak benar. Kalau baca dekat surah Al-Ma'idah daripada ayat 104, Allah Ta'ala mengatakan mereka, apa yang mereka dakwa tu sebenarnya adalah ikut nenek moyang mereka perkatakan. Jadi dalam masa yang sama kita kena belajar, ambil pengajaran. Kita tak boleh berhujah. Kita kata orang dulu dah buat, takkan salah. Kalau kita selalu guna alasan macam tu, kita memiliki ciri-ciri sedikit sebanyak macam orang dulu. Sebab tu orang Kristian pada zaman selepas zaman Nabi Isa, pada waktu Nabi SAW dibangkitkan, Nabi berada di Madinah. Kalau tuan-tuan baca surah Ali Imran, tuan-tuan akan menjumpai ada satu peristiwa orang-orang Kristian, padri-padri, otak-otak Kristian ni, mereka pernah berdialog. Mereka pernah jumpa Nabi Muhammad di Mekah. Mereka datang daripada Najran, mereka datang daripada Yaman. Tuan-tuan tahu tak Nabi tolak pendapat mereka macam mana? Mudah je Nabi kata. Okey. Tuan-tuan pernah dengar tak? Pernah dengar tak orang mengatakan Nabi Adam itu anak Allah? Pernah dengar tak? Tak pernah dengar kan? Kenapa orang Kristian boleh mengatakan Jesus itu adalah anak Allah? Sebab mereka akan kata Nabi Isa ni banyak mukjizat. Kita faham Nabi Isa dia ada mukjizat apa? Dilahirkan tanpa apa? Tanpa bapa, betul. Dia boleh hidupkan orang yang dah mati. Orang yang kena penyakit buta dia boleh sembuhkan. Orang penyakit sopak dia boleh sembuhkan. Dia boleh buat tanah liat tu, dia buat gambar burung, dia boleh tiup jadi burung yang betul. Mereka kata, jadi Jesus tu siapa? Nabi SAW bagi hujah mudah je. Kalau kamu katakan Isa tu lahir tanpa bapa, Nabi Adam pula macam mana? Siapa lagi hebat? Adam ke Nabi Isa? Nabi Allah Adam tanpa bapa, tanpa ibu lagi. Jadi sebab tu orang yang mendakwa benda salah, dia tak ada hujah pun sebenarnya. Hujah dia sangat lemah. Jadi itu cerita dia antara contoh. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita akan masuk kepada ayat yang berikutnya, iaitu pada ayat yang ke-6 muka surat Al-Mulk 34. Saya mohon maaf kerana tak sempat nak bacakan ayat-ayat lain. Jadi tuan-tuan boleh baca dalam nota yang ada diberikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon maaf tuan-puan ya, sebab dalam slot kuliah subuh ni kita buat tadabbur ringkas saja. Ya, tadabbur ringkas.
Baik, tengok muka surat nombor 34. Bagi siapa yang ada nota secara bercetak, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, kita tengokkan ayatnya. Allah Ta'ala telah menghiburkan Nabi. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Okay, jumpa tak ayat dia? Jumpa tak? Muka surat 34. Siapa yang ada catat nota bercetak? Okay. Kita tengok apa yang Allah Ta'ala katakan. Okay. Ayat pertama, Allah cerita tentang turunnya Al-Quran kepada Nabi. Masuk ayat yang kedua, 3, 4, 5, Allah cerita tentang isu apa? Allah menceritakan tentang isu fungsi Al-Quran dan cerita tentang ketauhidan. Okay. Ayat yang ke-6, Allah Ta'ala mengulangi sekali lagi cerita tentang Rasul. Kalau tuan-tuan dapat tulis nota dekat situ, ayat yang ke-6 ni tulis dekat situ, tajuk dia adalah hiburan, pujukan dari Allah kepada Nabi SAW. Kenapa Nabi perlu dipujuk? Kenapa Nabi ni perlu ditenangkan? Kerana Nabi ini dia manusia. Dia ada emosi, dia ada perasaan dia. Sedikit sebanyak apa yang Nabi sampaikan itu ada manusia yang apa? Yang tolak. Kalau kita tuan-tuan, kalau kita dalam ahli keluarga kita, kalau kita ajak orang buat baik, orang tolak macam mana? Kita rasa kecil hati kan? Ataupun orang cakap bukan-bukan pada kita, kita akan rasa macam, ya Allah, sedih sangat. Begitu juga Nabi SAW, dia sedih dengan apa yang dia sampaikan. Penduduk Mekah tolak apa yang dia katakan. Bahkan mereka sampai nak mengugut Nabi, nak acam bunuh Nabi SAW. Nabi bersedih. Sebab Nabi ni kalau boleh dia nak umat dia semua masuk Islam. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat yang berbunyi, فَلَعَلَّكَ بَاخِئٌ نَفْسَكَ. Allah kata, maka barangkali engkau pula wahai Muhammad akan membinasakan dirimu disebabkan menanggung kesedihan terhadap kesan-kesan mereka jika mereka sentiasa enggan beriman kepada keterangan Al-Quranul Karim. Ayat yang ke-6 ni bukanlah bermaksud Nabi ni dia nak binasakan diri dia secara langsung, tapi maksud dia, Nabi ni dia rasa macam, yelah, orang bersedih ni tuan-tuan, orang bersedih ni tuan-tuan, dia punya dalaman dia tu sangat kesan dia tu sangat buruk. Maka Allah Ta'ala pujuk Nabi. Allah Ta'ala pujuk Nabi, sebenarnya Allah nak kata, janganlah sedih. Mereka nak cakap apa dekat engkau, mereka nak tuduh apa kepada engkau, mereka tak nak beriman kepada engkau. Allah Ta'ala kata apa? Jangan sampai engkau membinasakan diri disebabkan engkau bersedih terhadap apa reaksi mereka, tindak balas mereka kalau mereka tidak mahu beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan nak tahu maklumat lanjut tafsiran dia, tuan-tuan baca dekat nota muka surat nombor 35, tuan-tuan akan jumpa ulasan Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala alaih. Jumpa tak muka surat 35? Bagi nota yang bercetak lah. Cuma kalau tengok nota soft copy, yang slide itu saya tak pasti dia duduk slide nombor berapa. Jumpa ayat dia. Kita baca kat situ Ibnu Kathir kata apa? Ibnu Kathir kata, Allah Ta'ala berfirman seraya menghiburkan Rasulnya. Jumpa ya? Okey. Kalau tuan-tuan baca dalam surah lain, ada surah lain yang bentuk memujuk Nabi. Seperti mana surah Fatir ayat 36. Jumpa. Seperti mana surah Al-Ma'idah ayat nombor 68. Kalau ada orang tanya, Nabi tu dia bersedih juga ke? Kan? Sebab ada kadang-kadang ada manusia ni dia menganggap Nabi ni, sempurnanya Nabi ni sampai Nabi ni
dia perasaan dia tak ada sedih, tak. Sebab Nabi itu manusia, dia ada bersedih juga. Jadi Allah pujuk dia. Tuan-tuan, kenapa Nabi sedih kalau orang tak nak beriman? Kenapa? Kalau kita baca dekat surah Taubah ayat 128, dua ayat yang terakhir surah Taubah kan, kita akan jumpa ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jumpa tak ayat tu kan? Ayat tu, kalau tuan-tuan nak kenal Nabi Muhammad ni dengan manusia lain macam mana, dengan umat dia, tuan-tuan baca ayat 128. Ayat 128 tu Allah Ta'ala cerita Nabi Muhammad ni ada 4 sifat dia kepada umat dia. Yang pertama, Allah kata apa? Nabi ni kalau tengok umat dia susah, dia pun rasa susah. Dia lagi susah. Dia tak nak umat dia susah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi ni dia teringin sangat kalau semua umat dia masuk Islam. Yang ketiga, Nabi ni adalah raufun, seorang yang sangat belas kasihan. Dan yang keempat, Nabi itu adalah rahimun. Nabi itu sangat penyayang kepada orang yang beriman. Macam kita sayang anak, tiba-tiba anak ni dia lawan cakap kita, betul tak? Dia tak nak dengar cakap kita. Apa perasaan tuan-tuan bukan? Kita kata dia solat, dia membentak kita. Kita rasa macam, ya Allah, kenapalah anak aku tu macam tu. Itu anak, bapa dengan anak, ibu kepada anak. Ini Rasul terhadap umatnya. Jadi kalau ada umatnya yang menolak dakwah Nabi, maka apa perasaan Nabi? Nabi bersedih. Jadi itulah yang dapat kita pelajari pada pagi ini, pada intisari ayat yang keempat dan juga pada ayat yang kelima. InsyaAllah nanti kita akan kita belajar ayat nombor 4, 5 dan 6. InsyaAllah besok kita akan sambung kenapa Nabi ni dia tak perlu bersedih. InsyaAllah kita akan sambung pada esok pagi, dan InsyaAllah besok saya akan bawa nota lebihan insyaAllah. Sepatutnya saya bawa pagi ni, tapi saya terlupa nak ambil di tempat buat salinan nota. InsyaAllah besok saya cuba bawa insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.